Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey, selamat malam semua. Selamat datang kepada rancangan Sembang IT episod pertama pada malam ni. So alhamdulillah, terima kasih pada semua yang datang ke fanpage kami pada malam ni. Semoga anda semua akan dapat manfaat malam ni. Kita ada tajuk yang amat menarik, iaitu transformasi digital, berubah atau tutup kedai. Okey, so bersama-sama kita malam ni adalah saudara Nick Faris. Beliau merupakan seorang pakar dalam transformasi digital dan produktiviti. Beliau merupakan seorang jurutera IT dan infrastruktur yang telah ada pengalaman selama 15 tahun ya. Okey. So malam ni kita akan sembang tajuk yang diberi nama transformasi digital, berubah atau tutup kedai. Okey, tapi sebelum tu saya nak minta saudara Nick Faris untuk perkenalkan diri dahulu dan boleh cerita sikit tentang pengalaman beliau. Silakan saudara Faris. Assalamualaikum, Sibu Zainal. Terima kasih. Okey. Jadi alhamdulillah, terima kasih atas jemputan kepada saya malam ni untuk share seberingkas ilmu yang kata saya tak banyak, tapi insyaAllah ilmu yang boleh membuka minda kita lah. Jadi terima kasih kepada anda yang menonton kami pada malam ini. Ini langkah pertama kami lah untuk bersama-sama membangunkan masyarakat dalam bidang IT. Jadi sedikit background saya, seperti yang si Zainal cakap tadi, alhamdulillah saya dah 15 tahun dalam dunia IT, dunia infrastruktur. So kalau anda nak faham apa itu infrastruktur, basically on the technical lah. So melibatkan technical, insyaAllah saya lah orangnya lah. Jadi alhamdulillah saya ada berpengalaman dalam almost 90% dalam projek government, yang mana saya terlibat dalam implementasi sistem infrastruktur, operasi, penyelenggaraan, roll out. So segala perkara melibatkan infra, alhamdulillah saya berpeluang untuk terlibatlah dalam hampir 15 ke 20 agensi kerajaan yang saya terlibatlah. Ini termasuklah mampu, custom, Jabatan Peguam Negara dan banyak lagi yang saya kalau nak senaraikan ni akan panjang lah. Okey, so semua dah dengar bahawa saudara Faris ni merupakan pakar lah dalam bidang beliau. Okey, so kita tak nak panjang-panjang. So malam ni kita nak sembang tentang transformasi digital Okey. So semua orang tahu bahawa sejak berlakunya pandemik COVID-19 pada awal tahun 2020 ni, banyak industri yang mendapat kesan daripada pandemik tersebut So tak kira lah dalam industri, apa bentuk industri pun, semuanya telah terimpak daripada COVID-19. Dan kebanyakan daripada mereka yang terimpak daripada COVID-19 ni, kebanyakan syarikat tidak berupaya untuk mengimplementasikan transformasi digital di dalam organisasi dan menyebabkan sesebuah syarikat itu terpaksa ditutup atau lingkup. Okey, boleh tak saudara Faris ulas sikit implikasi sebenarnya, apa sebenarnya yang berlaku dan mengapa sebuah bisnes tu boleh tutup sebenarnya disebabkan oleh pandemik ni dan ketidak bolehan untuk mengadaptasi transformasi digital dalam organisasi. Silakan. Okey, terima kasih. Okey, kesan implikasi COVID-19 kepada kita. Okey, termasuk saya juga. So organisasi atau syarikat saya sebelum ni pun kami terkesan dengan teruk daripada pandemik COVID-19 ni. Jadi jika kita lihat, kita dah hampir setahun sebenarnya kita dalam bersama-sama COVID-19 ni. Maknanya daripada Januari sehinggalah sekarang kita di bulan Disember. So almost dah setahun kita so dibayangi COVID dia di sekeliling kita, tapi kita tak nampak. Okey. Cuma kesannya begitu hebat.
So orang kata maha hebat lah kalau ikutkan. Dari segi bisnes, saya nak mengulas dari segi aspek bisnes lah. So daripada apa yang berlaku di sekeliling kita, okey, sebaik sebulan ataupun 3 bulan pertama daripada Januari sampai Mac. Jika anda ataupun Subrana sendiri observe bagaimana company yang tidak bersedia, mereka panik dan mereka tak boleh survive. Okey, contoh yang paling mudah. Okey, industri perhotelan. So berapa banyak hotel yang dah tutup? Kalau kita search, Google search, memang kita akan tahu berapa statistik yang mana hotel ditutup disebabkan tiada pelancong. Yang pertama. Yang kedua, kita tengok dari aspek transportation. So kalau macam seperti saya ada rakan bisnes yang terlibat secara langsung dalam industri transportation. So yang mana sales mereka drop almost more than 50% apabila transport mereka tak dapat bergerak sepanjang COVID. So betapa hebatnya impact kepada dua bisnes ni. So yang ketiga, makanan insya-Allah okey. So yang mana yang melibatkan public yang berkumpul di sesuatu tempat, yang itulah yang paling terkesan. Sebagai ada banyak lagi contoh. Kalau saya nak senaraikan, saya rasa kita tahu industri apa yang terjejas teruk. Ini termasuk juga IT company seperti kami sendiri. So kami turut terkesan apabila berlaku COVID ni, kami tak dapat ke office, kami tak dapat menyiapkan projek mengikut masa yang ditetapkan oleh pihak customer kami. Okey, sebagai contoh, saya beri satu contoh melibatkan IT. Jika anda yang sama-sama dalam bidang IT terlibat dalam pelaksanaan projek yang berjangka masa 3 ke 6 bulan ataupun ke setahun, yang mana apabila arahan kerajaan menyekat perjalanan dan kami tak dapat meneruskan aktiviti projek, yang mana kami perlu berinteraksi, berdiskusi dengan customer, kami terpaksa hold sesetengah aktiviti dan menyebabkan projek ada setengah portion projek berlaku kelewatan. So itu dari segi impact kepada kami sendiri dalam bidang IT. So basically dengan bisnes yang tidak bersedia ni, okey, dengan pandemik ni mereka akan begitu mudah untuk jatuh dan lingkup dengan pantas sendiri. Kiranya Cik Faris, kebanyakan syarikat sekarang tunggu dan lihat ya, betul. Untuk COVID-19 ni berlalu dan proses kerja sedia ada dapat dilaksanakan semula. Tapi kita rasa amat perlu dan wajib bagi setiap organisasi itu untuk terus terjun dalam implementasi transformasi digital bagi memastikan kelangsungan syarikat ataupun organisasi itu sendiri. Betul tak Cik Faris? Ya, betul. Jadi kalau kita dengar daripada penjelasan Cik Faris tadi, syarikat IT juga mendapat kesan daripada COVID-19. Apatah lagi kalau syarikat tu bukannya backgroundnya IT, yang kebanyakan bisnesnya adalah konvensional, kaedah proses kerjanya adalah secara manual. Saya pasti syarikat IT macam Cik Faris lebih mudah untuk mengadaptasi transformasi digital, betul berbanding dengan syarikat-syarikat biasa macam yang Tuan Faris nyatakan tadi. Ada syarikat perhotelan, macam mana kita nak buat hotel secara virtual kan, tak ada guna nak buat hotel secara virtual. Tapi syarikat-syarikat tersebut perlu mencari alternatif lain untuk bagi memastikan kelangsungan untuk membayar gaji pekerja, bagi memastikan bisnes mereka tidak mati selepas COVID-19 ni berlalu. Maka dengan itu implementasi terhadap penggunaan elemen-elemen digital itu perlu dilaksanakan. Contohnya maybe membuat jualan makanan. Hotel boleh buat jualan makanan melalui online, bungkusan makanan secara penghantaran menggunakan GrabFood dan Foodpanda dan sebagainya. Itu semua adalah proses-proses kecil untuk berlakunya transformasi digital. Okey, cuma kita nak lihat bahawa
tidak semua syarikat ataupun organisasi mempunyai kapasiti untuk melaksanakan transformasi digital. Jadi bagaimana cara untuk sesebuah organisasi yang mungkin mereka tak ada idea macam mana nak mulakan bisnes secara IT, macam mana nak memulakan proses kerja secara menggunakan platform digital, di mana harus mereka bermula dan bagaimana, apakah step by step bagi mereka untuk memulakan transformasi digital di dalam organisasi mereka. Boleh sila ulas Cik Faris. Okey. Jadi pandangan saya dari segi pengalaman saya, okey. Bagaimana kalau organisasi ataupun syarikat nak berubah ke arah lebih baik supaya mereka dapat terus bergerak laju ke depan. Okey, ia melibatkan 3 perkara lah sebenarnya, Zainal. People, process and technology. So tiga elemen ni adalah sangat penting untuk kita pastikan selari ataupun sentiasa bersama-sama dalam segala aspek perjalanan syarikat itu sendiri. Contohnya people. So kita perlu pastikan dari segi management, staff, so kedua-dua pihak perlu faham kenapa perlu berubah sekarang. Okey, itu persoalan poin pertama. Dan yang kedua, dari segi proses. So adakah kita masih pakai proses yang sama? So contohnya, katakanlah sebelum ni kita bermesyuarat secara fizikal, adakah kita masih tunggu dan tunggu untuk mengadakan mesyuarat seperti mana biasa? Okey, yang ketiga, teknologi. Sekarang ni kita dalam era digital, masing-masing dah bergerak menggunakan teknologi, kemudahan smartphone, kemudahan webinar, kemudahan meeting online. So adakah kita nak biar kita begitu saja? So teknologi ada satu poin lagi yang perlu diambil berat. Jadi dalam ketiga perkara ini, okey, saya pecahkan kepada 2 area. Maknanya daripada pihak manajemen dan juga pihak staff. Okey, untuk bertindak ataupun untuk berubah, so dari segi ia perlu bermula daripada atasan lah. Maknanya daripada manajemen, yang mana manajemen perlu tetapkan direction bisnes lah. Okey, katakanlah disebabkan COVID, beberapa bulan ni terjejas teruk sales mereka. So manajemen perlu terus cari alternatif untuk pelbagaikan produk mereka ataupun create another new product yang boleh diguna oleh siapa saja di internet. Itu satu point. Okey. Yang kedua, manajemen juga perlu create ataupun tetapkan satu polisi ataupun vision dalam syarikat ke arah menggunakan digital sepenuhnya. Dan manajemen juga perlu invest, actually kena invest kepada penggunaan teknologi. So tanpa ketiga-tiga benda ni, staff akan relax lah, maknanya staff akan bertindak lah. Jadi daripada atas ke bawah, so direction perlu diberi atau dibuat secepat mungkin. Okey, tak perlu adakan begitu kompleks proses ataupun requirement, tetapi just proceed dengan kaedah simple dahulu, cara mudah. Contohnya tetapkan, okey, untuk people, bagaimana kita nak educate our staff dari segi SOP. Okey, contohnya katakanlah sekarang ni bekerja dari rumah. Apa SOP ataupun proses kita untuk kita pantau staff dan teknologi. Katakanlah untuk kita bermesyuarat atau perjumpaan secara maya, apa teknologi yang kita nak guna? Contohnya kita gunakan Microsoft Teams ataupun Google Meet ataupun Zoom webinar. So bermula daripada atas, tetapkan satu direction dan escalate ke bawah. Dan di pihak staff pula, okey, mereka juga kena bersedia. Mereka kena pastikan sekurang-kurangnya mereka mahir menggunakan basic function teknologi. Mereka faham kenapa mereka perlu berubah. Okey, sebagai satu contohlah, mesyuarat maya. So mesyuarat secara online bersama teammate ataupun dengan customer. Okey, nak tak nak staff ni mereka terpaksa attend meeting. So katakanlah first time mereka
terlibat dalam meeting. Okey, nak buka face nak turn on webcam ke tak? Tu persoalannya. Okey, tak apa. Untuk first time, just proceed attend webinar ataupun attend meeting. Walaupun kamera off, okey tak apa, first time, fine. Okey. Then kali kedua, okey, dah ada confident bercakap dalam perbincangan maya ni kan. Okey, then cuba add on webcam anda. Then tapi untuk on ni make sure anda bersedia lah. So janganlah selekeh kerana bos anda akan tengok ataupun rakan sekerja anda akan tengok anda. So pastikanlah anda bersedia lah, sekurang-kurangnya penampilan anda tu menepatilah keperluan mesyuarat tersebut. Okey, itu secara ringkas bagaimana dua angle ni, maknanya kedua-dua perlu melakukan tindakan lah, sama ada daripada management dan juga staff lah. Okey. So ada 2 poin lah situ ya. Yang pertama, perubahan dari bentuk pemikiran top management itu juga adalah amat penting sebelum diimplementasikan dalam organisasi. Yang kedua saya lihat adalah upskill ataupun peningkatan dari sudut skill juga untuk pekerja untuk memantapkan diri mereka bagaimana untuk menggunakan tools atau perkakasan ICT dan juga aplikasi yang sesuai bagi memastikan proses kerja itu berjalan. Sebab macam kita tahu kan, banyak zaman sekarang pun kita memang menuju kepada IR 4.0 ataupun industri revolusi keempat. So memang banyak pun pekerjaan sekarang yang memerlukan kepakaran tertentu. Mungkin dulu orang kata receptionist di sebuah organisasi itu penting, tapi mungkin pada masa hadapan dah tak ada dah receptionist. Mungkin pengkeranian juga sudah tidak ada, kerana semua orang boleh buat through documentation melalui Google Drive, melalui zip file dan sebagainya kan. Dan banyak lagi tools-tools yang membolehkan mereka tidak memerlukan kerani untuk menguruskan dokumen-dokumen tersebut kan. So bila datangnya COVID-19 ni, maka cara kerja sudah berubah, dan yang akan terimpak dalam organisasi adalah pekerja yang tidak mempunyai skill-skill tertentu. Betul Tuan Faris? So ya, betul. Bagaimana kita nak lihat apakah orang kata tindakan yang harus diambil oleh seseorang pekerja ataupun majikan dalam memastikan transformasi digital ni adalah secara menyeluruh dan bukan hanya orang kata one off saja untuk COVID-19 saja, dalam pandemik ni saja kita nak implementasi, tapi selepas daripada COVID-19 ni apa dia? Adakah bisnes tu akan dapat terus macam biasa, ataupun kalau mereka tak buat transformasi digital ni, mereka akan lingkup juga. Okay. Boleh cerita sikit je. Okey, bagi saya back to 3 perkara tadilah yang saya share. People, proses dengan teknologi. So ketiga-tiga perkara ni, point ni sangat penting lah. Maknanya untuk diadaptasi oleh kedua-dua pihak, maknanya sama ada di pihak manajemen ataupun staff tu sendiri. Maknanya katakanlah dari segi manajemen, saya terlibat dalam manajemen syarikat sebelum ni, yang mana kami contohnya kami buat rule sebaik saja berlaku pandemik ni. Kami buat satu task force yang mana diketuai oleh HOD department. HOD kami satukan, so akan ada satu briefing daripada our CEO, menyatakan sekian-sekian kita dalam situasi COVID, mana kita perlu mulakan langkah kita untuk ubah our staff ke arah pendigitalan. Maknanya kita kena sediakan staff kita supaya mereka turut bersama-sama kita dalam kapal kita, kapal syarikat. Jadi itu yang kami lakukan. Dan daripada situ kami adakan mesyuarat berkala setiap 2 hari. Kami ada checkpoint selama setengah jam saja, tak perlu buat lama, just setiap 2 hari kami adakan checkpoint di kalangan HOD. Kami berkongsi apa feedback daripada team masing-masing, apa challenges dan apa action plan kita untuk seterusnya. Dan kami konsisten selama beberapa minggu dan almost beberapa bulan kami konsisten dengan kaedah tersebut. And HOD juga memainkan peranan untuk cascade down
proses ini kepada staff mereka, kepada teammate mereka. Mereka kena jelaskan kenapa kita perlu berubah, kenapa kita perlu berkomunikasi secara maya dalam menggunakan, let's say, Teams. Dan kita perlu galakkan tim kita supaya menyertai meeting tersebut dan cuba galakkan mereka untuk turn on webcam supaya mereka lebih confident untuk bercakap dengan kita. Dan daripada situ saya dapat lihat hasil daripada tim saya sendiri, yang mana kami mula confident untuk berdiskusi dengan sesama kami, dan sampai satu tahap kami juga expand proses ini kepada customer kami, yang mana kami ada mesyuarat secara online dengan customer. Dan alhamdulillah tim saya pada masa tersebut turut confident untuk mengendalikan mesyuarat secara online lah dengan customer kami. Jadi dari segi to educate staff ni, maknanya peranan manajemen ataupun begitu penting lah untuk memberi kesedaran, untuk membantu staff. Mungkin pihak manajemen juga boleh membantu staff dari segi penyediaan tool, mungkin untuk yang lebih baik untuk staff tu gunakan, contohnya katakanlah webcam yang lebih baik ataupun mic yang lebih baik kepada staff. Mungkin this is kind of aktiviti yang manajemen boleh sediakan kepada staff. Dan dari segi aspek staff pula, so mereka kena lihat perkara ini bukannya menekan dia orang, tapi ini adalah untuk kebaikan mereka itu sendiri. So katakanlah, okay, let's say saya sebagai staff, saya kena lihat di penggunaan teknologi ini sebagai satu perkara baru untuk upgrade skill saya. Contohnya dengan Zainal sekarang. Okay, saya berkomunikasi secara live lagi. Okay, dan kita turn on kamera dan kita bercakap tanpa skrip yang complete. So kami just sembang santai. Jadi daripada situ jika saya sebagai staff, saya melihat ini adalah satu opportunity kepada saya untuk develop saya punya soft skill untuk bercakap dengan public contohnya. Jadi secara tak langsung ketiga-tiga elemen ni, maknanya kita kena sentiasa carry dalam kerja-kerja seharian kita. Dan ada satu lagi perkara yang saya nak tekankan, mungkin saya nak share dari segi aspek pemantauan lah. So bagaimana pemantauan kerja, yang mana katakanlah staff work from home, so adakah betul ke staff ni buat kerja? Okay, this is mindset yang berada dalam minda seorang bos lah. So bos memikirkan betul ke staff aku ni buat kerja. Okay, tapi apa yang saya nak tekankan jika di kalangan audiens ni, jika anda ataupun jika Zainal sebagai bos nanti, okay, saya sendiri sebagai bos, okay, kita kena put elemen trust, so kepercayaan kepada staff kita, kepercayaan kepada pasukan kita. So kerana mereka apabila berada di rumah ni, okay, secara tak langsungnya kerja mereka daripada 100% komitmen kerja, mereka dah bahagikan mungkin beberapa persen kepada kerja, kepada anak-anak, kepada rumah, kerja-kerja rumah. So apabila berada di rumah, so of course anak-anak akan datang, nak ajak bermain, ajak berhenti sekejap. So akan berlaku delay dari segi menyiapkan kerja lah. Jadi perkara itu as long staff menyiapkan tugasan mereka mengikut deadline, then alhamdulillah. Cuma dalam aspek ini kita kena as management, mungkin kita beri kepercayaan kepada staff untuk mereka siapkan tugasan mereka, dan kita sebagai manajemen juga kita motivate mereka supaya bertanya khabar adakah ada challenges ataupun tak dari segi tugasan yang diberikan. Lagi satu, jika staff menyiapkan tugasan mereka sehingga lewat malam, sometimes mereka tak boleh bekerja waktu siang kerana bermain dengan anak-anak, dan pada waktu malam barulah mereka ada masa untuk siapkan kerja, dan mereka submit pada waktu malam. Dan sebagai bos, mungkin kena bagi appreciation, terima kasih, cukup sekadar terima kasih kepada tim anda. Itu ada satu penghargaan yang staff akan rasa, oh okey, bos aku menghargai aku. Okey.
Jadi indirectly perkara ini akan memotivasikan staff untuk terus beri khidmat yang lebih baik, beri sumbangan yang lebih kepada syarikat itu sendiri. Ya, betul. Jadi back to Zainal. Okey, so menarik juga bila Cik Faris cakap tadi bahawa pemantauan itu adalah amat perlu sebenarnya. Tapi trust adalah pokok akar bagi sesuatu organisasi adalah kepercayaan pada pekerja tu. Tapi still mungkin bagi majikan mereka merasakan pemantauan yang lebih dekat diperlukan, dan saya rasa begitulah hadirnya teknologi seperti sistem-sistem pemantauan seperti Luxsuite, Google Workspace, Teamsuite dan sebagainya ya. Dan ini adalah salah satu tools yang boleh digunakan oleh sebuah syarikat bagi memantau pekerja mereka lah kan. So mungkin kita boleh sembang lain kali berkenaan tentang apakah alat pantauan yang paling sesuai untuk digunakan mungkin dalam episod 2 kita sentuh hal ni Encik Faris. Betul. Sebab pemantauan ni ada banyak tools dan mungkin setiap syarikat tu dia mempunyai cara kerja yang berlainan. Mungkin tak sesuai pakai Google Suite, mungkin dia lebih sesuai pakai Teams, mungkin juga dia sesuai pakai Luxsuite. Ada banyak. Mungkin anda tak tahu pun apa yang saya sebut ni. Mungkin penonton kat luar sana tak faham pun apa yang tools yang saya sebut ni. Tapi dalam dunia IT benda-benda macam ni memang dah diguna pakai. Sebab dalam IT pun dia ada metodologi ataupun kaedah cara kerja yang memerlukan penggunaan tools-tools sebegini. Contohnya macam Scrum, Lean, Agile, semuanya proses yang memerlukan penggunaan teknologi digital. Okey. Mungkin sebab itulah setengah-setengah syarikat digital tu lebih mudah untuk mengadaptasi transformasi, memandangkan kebanyakan kerja semuanya dilakukan secara online. Okey. Tapi ini tak bermaksud syarikat-syarikat yang konvensional sebelum ni tidak boleh menggunakan teknologi. Tetapi bagi saya sebuah syarikat tu mestilah menjadi teknologi company. Dah kena bergerak ke arah penggunaan IR 4.0. Betul ya, Cik Faris? Mungkin kita boleh sembang lebih banyak lagi dalam episod-episod seterusnya. Apakah tools yang sesuai, apakah aplikasi yang sesuai, dan mungkin penonton kita malam ni ada cadangan atau nak tahu lebih lanjut, mungkin boleh letak di ruangan komen. Okay, so kita pun dah nak dekat pada pengakhiran rancangan kita. Tapi sebelum tu mungkin Cik Faris boleh kongsi sikit lah berkenaan dengan platform Mudah IT yang diselaraskan, yang diasaskan oleh Cik Faris sendiri. Boleh cerita sikit tak? Mungkin penonton kita dah tahu. Okey, sebelum penutup lah. Jadi sebelum tu Ibu Zainal, saya just nak tambah sikit point yang berkenaan teknologi tadi. Okey, untuk first step lah, mungkin jika ada di kalangan kita ni is owner business ataupun staff ke sesiapa sajalah. Okey, mula dengan satu teknologi dahulu. Okey, contohnya sekarang ni saya just share sama ada Zoom, webinar, ataupun Google Meet ataupun Microsoft Teams. Okey, yang ketiga-tiga tu ni is a collaboration tool yang mana menyediakan platform untuk meeting online, komunikasi, webinar, training. Okey, just anda pastikan anda familiar dengan ini dahulu. So kat sini pun dah terlalu banyak komponen yang kita nak explore. Contohnya sekarang ni kami guna background futuristic contohnya. Okey, itu sebagai closing dari segi teknologi dah pada malam ini. Just get familiar dengan satu teknologi first. Just mula dulu ya. Just mula dulu. Just tu. Okey. Jadi sebagai inilah penutup daripada saya dari segi pengisian malam ni. Sebelum saya end, basically saya just nak share platform Mudah IT ni sebenarnya inisiatif kami berdua lah. Alhamdulillah kami mempunyai idea untuk mengembang dari segi teknologi transformasi IT productivity kepada masyarakat lah. So ini inisiatif kami cuba sebarluaskan kepada masyarakat. Jadi yang mana kat sini kami akan buat sharing dari segi khidmat nasihat, services, ilmu, pengalaman,
ataupun apa-apa perkara yang melibatkan IT. InsyaAllah kami akan terus berkongsi selepas ini. Tunggu sesi sembang santai episod kedua kami nanti. Nanti kami akan announce dari semasa ke semasa lah. Jadi contohnya macam sebagai contoh Siti Zainal expert on digital content ataupun on the project management tool. So beliau juga akan turut berkongsi dalam platform ini dan juga platform yang kami akan develop nanti. Jadi daripada saya harapkan moga anda dapat follow Muda IT. Jadi insyaAllah kami akan terus berkongsi lah dari segi konten dari semasa ke masa lah. Jadi mohon like lah page ini. InsyaAllah anda akan dapat manfaat lah daripada kami. Sedikit ilmu yang kami nak share supaya kita sama-sama lah berkongsi ilmu lah. Okey, untuk itu saja. Ya. Okey, terima kasih Cik Faris. Just nak tambah Cik Faris Cik Faris ada menghasilkan e-book yang boleh didapati melalui Facebook Cik Faris sendiri Muda IT. Diharapkan semua penonton malam ni mendapat manfaat lah daripada sembang IT kita. Dan jika anda ada sebarang persoalan ataupun pengkongsian idea, bolehlah letakkan di bahagian komen di bawah. Dan mungkin kita ada sebarang isu topik-topik yang berkaitan dengan IT boleh kita kongsikan. Anda boleh kongsikan dalam ruangan IT ataupun terus ke Facebook Muda IT dan juga official Zainal Official. Semoga malam ni kita dapat share, kongsi dan like page. Dan sekali lagi saya katakan terima kasih pada anda yang hadir malam ni. Kita harap sila nantikan dalam episod akan datang. Okey. So terima kasih sekali lagi Cik Faris. So terima kasih kita tangguh dululah yang menonton. Yes. Okey, so kita jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.